sama-sama yang mana kita tahu kalau bikers ni kalau sebut konvoi amal Dia semua memang dia seronok. memang biker ni rajin turun padang Rajin turun padang. Kenapa agak-agaknya? Diorang ni sebenarnya motor besar ni hasil daripada titik peluh diorang. Betul tak? Jadi bila sampai masa diorang nak tunjukkan rasa syukurnya dengan nikmat yang Allah bagi tu, bila kata ada satu benda yang aktiviti amal ni, diorang tak risau untuk spend duit. Maknanya derma seberapa ikhlas tenaga apa semua kan. Kadang-kadang diorang ni sebenarnya tak semestinya dalam bentuk kewangan derma tu. Kadang-kadang dari segi orang kata menghiburkan. Kadang-kadang kalau ada anak-anak yatim contoh kan macam yang diorang suka tengok motor besar. Dan hari ini Amal Palestin kan, Konvoi Amal Palestin pada 15/5 ni saya dah cakap awal, kita orang akan ada. Okey, sebut sekali lagi nama biker-biker semua. Okey, Keruah Biker, saya lah Keruah Kelab Ronda Unit Amal, RSM, Rider Singapore Malaysia, NBDC Nazar Bikers Dream Club, Puchong Bikers, Meru Bikers. Terima kasihlah kepada semua biker-biker. Terima kasih ya. Okey, kita cakap dia botol besar, hati pun besar. Kita besar betul. Okey, kita cakap terima kasih kerana memeriahkan Malaysia hari ini. Terima kasih sekali lagi dan semoga perjuangan Amal Palestin diteruskan. Alhamdulillah, terima kasih di atas orang yang bertungkus lumus seperti anda ini untuk terus membantu dan menyedarkan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Khamis 30 September 2021 5:22 petang. Saya yakin ramai di antara anda yang ketika ini sedang morak langkah menuju ke kereta atau motosikal nak memandu atau menunggang pulang ke rumah masing-masing bersama dengan keluarga tersayang kerana sudah pun selesai menjalani tugas. Tapi baru mungkin ada yang baru nak masuk bertugas, bekerja si malam, petang dan sebagainya. Teringat zaman saya muda-muda bujang dulu kerja shift muda-muda tapi ramai juga yang dah tua-tua yang dah berusia ataupun yang dah bayi-bayi saya 40-an, 50-an, 60-an, 70-an macam itulah yang juga masih bekerja shift. Tak apalah kalau masih lagi mampu. Shift yang lawan tinggi kena kalau shift malam tinggi wow. Okey, berpesan saya kepada diri saya sendiri seperti biasa apabila kita buat video live TikTok, Facebook, Instagram, video YouTube dan sebagainya, pastikan saya berpesan pada diri saya sendiri dan anda di luar sana agar jaga budi bahasa, tutur kata dan sebagainya. Tapi tak mustahil, kadang-kadang macam saya sendiri pun mengakui kalau dah kita terlampau emosi mungkin saya juga akan terkeluar sikitlah kata-kata kesat. Tapi biasalah, di hujung video saya akan mohon maaf. Apapun terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah subscribe, like dan sebagainya. Komen-komen anda, komen yang membina, komen yang mencaci, menghina dan sebagainya, komen yang memuji-muji saya. Tapi yang memuji-muji itu saya akan pastikan agar saya tidak meninggi diri. Tetapi komen-komen yang marah, komen-komen yang orang kata macam yelah tak puas hati dan sebagainya, saya jadikan ianya sebagai satu teguran ataupun orang kata apa saya cakap tadi sebagai satu pengajaran, macam itulah. Teguran yang membina. Buat petik jari ni. Dan berbalik kepada mereka yang sedang berjalanan pulang tu, mulakan perjalanan anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila sampai ke destinasi, diucap dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Peluk cium isteri, anak-anak dan semualah Yang nak kahwin yang belum kahwin tu cepat-cepat Best kahwin ni. Lebih-lebih lagi musim PKP ni, kahwin, jimat. Boleh nikah online. Buat majlis kecil-kecilan, tak payah nak ramai-ramai sangat Kesian pula dekat mak andam yang sewa genopi dan sebagainya. Tapi saya yakin, setelah 2 tahun kita melalui PKP, saya rasa mereka-mereka yang bisnesnya ataupun perniagannya terkesan, saya yakin ramai di antara kita yang sel-sel otaknya berhubung untuk mencari inisiatif lain. Betul ke perkataan tu? Inisiatif. Ya, inisiatif lain untuk mencuburi bidang perniagaan lain Rezeki di muka bumi Allah ni cukup luas, tuan-tuan dan puan. Cakap senang tak tahu yang ramai dah lingkup yang muflis dan sebagainya. Tapi saya mendoakan agar kita Malaysia bangun kembali, bangkit kembali. Setelah ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa sanda. Fasa sanda tersebut nama dia, jangan marahlah fasa sanda bersama dengan suami semoga ceria Dan juga siapa lagi artis-artis yang saya tersebut Tak apalah, tak payah sebut nama artis lah. Kita cerita apa hari ni? Berapa minit dah ni?
3 minit 43 saat. Okey. Ni baru intro ni. Intro. Nak cerita pasal apa hari ni Okey, semalam saya berjumpa dengan seorang kawan, tapi dia datang jumpa saya lah. Okey, dia meluahkan rasa kurang keyakinan untuk meneruskan dia punya recurring. Tahu tak apa recurring? Recurring, orang kata macam dia buat recurring tabung kebajikan ke tabung amal Palestin tiap-tiap bulan secara automatik dia tolak dia buat secara auto, sumbangkan sebahagian daripada duit dia secara automatik, itu dia bagi recurring ke dalam tabung amal Palestin. Dan beliau menyatakan semalam macam dah kurang yakin kerana apa jadi begini. Dan saya rasa ramai juga rakyat Malaysia sekarang ni semakin sangsi, semakin ragu-ragu untuk menyumbang, menderma sedekah dan sebagainya ke tabung amal Palestin. Agaknya lah kurang. Lebih-lebih lagi yang secara sumbangan ke dalam tabung-tabung daripada yayasan ke pertubuhan NGO dan sebagainya. Kerana isunya berkaitan dengan apa tahu, iaitu antara yang saya sebut namanya sekejap lagi. Saya sebut sekarang lah, iaitu Ustaz Belio dan Nadir Al-Nuri. Apa bunyi ni? Ramai juga cakap kenapa ada muzik background ni. Dia macam rasa macam ada background ni, orang kata macam pam-pam sudahlah. Okey, Nadir Al-Nuri nama yang tidak asing lagi, tapi saya pun sebenarnya sebelum ni tak tahu juga kalau isu ni tak meletup Yang mana beliau merupakan salah seorang warga Malaysia atau NGO macam itulah yang menubuhkan yayasan untuk kebajikan untuk membantu mangsa-mangsa perang di Gaza, Palestin dan sebagainya. Dan beliau menetap di sana, dan beliau juga berkahwin berumah tangga dengan salah seorang warga sana, merupakan balu kepada mangsa perang. Macam itulah kalau saya silap info ni, minta maaf lah sebab saya dapat info ni pun daripada YouTuber yang lain daripada info-info yang saya boleh percaya. Okey, tahniah diucapkan kerana anda terpilih, anda mewakili Malaysia, Nadir. Dan bukan senang untuk berada di sebuah negara yang gedebabum, meletup sana tembak sini, okey. Saya yakin tak ramai yang sanggup, tapi lebih ramai yang sanggup untuk menyampaikan sumbangan, okey. Dan ini Nadir ni adalah salah seorang daripada NGO-NGO yang terbabit dalam program-program kebajikan macam tu. Tapi apa kaitannya dengan kawan saya yang kata tu? Sebab macam ni ceritanya. Ditakuti, diragui, sumbangan kita rakyat Malaysia sampai kepada wakil kepada NGO, yayasan, pertubuhan dan sebagainya, tetapi ianya tidak telus ataupun tidak dibelanjakan dengan cara yang sepatutnya untuk mangsa-mangsa di Gaza. Tu nampak kat situ. Okey, saya difahamkan ini adalah satu ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu saya terangkan. Contoh saya melakukan kerja-kerja amal kutipan derma untuk sebuah tahfiz. Ni contoh. Faham tak faham ni? Faham okey. Saya melakukan kerja-kerja amal untuk mengutip derma rumah ke rumah ke, pejabat ke pejabat ke, individu ke, syarikat ke, kumpul dana, kumpul derma untuk sebuah tahfiz. Contoh collection. Jumlah tu dapat dalam masa bulan ni lah, contoh RM10,000. Contoh, rupanya orang macam saya yang melakukan kerja kutipan derma ini, mewakili mana-mana tahfiz ke contoh, saya boleh ambil sedikit sumbangan tersebut. Tetapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa yang saya jumpa daripada sumber yang boleh dipercayai, syarat-syaratnya mesti telus. Mesti adalah syarat-syaratnya, tapi mungkin ustazah, ulama dan sebagainya yang boleh bantu saya di ruang komen apa syarat-syaratnya. Tapi yang saya faham syarat-syaratnya mestilah telus. Contohnya 5%, kena telus. Dan yang lagi 95% tu perlu ada dia punya report dia lah, ada laporan dia, ada kira-kira penyertaan akaun macam tu lah. Saya ni bidang mechanical dan critical, jadi saya tak tahu nak cerita pasal akaun lah, kena ada detail. Jadi ini yang kita ragukan apabila derma-derma, sumbangan-sumbangan daripada kita rakyat Malaysia yang mananya mungkin mencecah hingga jutaan ringgit, ianya diselewengkan oleh mereka-mereka ni. Ini bukan fitnah, ditakuti sebab kawan saya dah ragu-ragu dah. Dia kata nak stop recurring tu. Faham, bagus. Jadi kat sini kenapa, apa kaitannya dengan Ustaz Belio dan juga Nadir Al-Nuri ni? Bukan apa, sebab baru-baru ni konflik selisih faham ataupun pencanggahan pendapat macam tu lah, konflik lah sebenarnya tu. Antara Ustaz Belio menyatakan, ditanya sebab ini saya dengar daripada mulut Ustaz Belio lagi dalam dia punya temu bual ataupun press conference dia bersama wartawan. Beliau ditanya oleh Nadir, adakah sumbangan yang dilakukan untuk ke Gaza
yang sampai 2 kontainer dan 2 lori yang macam tu, okey. Jumlah berapa puluh ribu macam contoh, saya tak tahulah kan. Adakah Nadir bertanya, adakah itu duit Malaysia? Duit Malaysia tu maksudnya duit sumbangan daripada penerima ataupun sumbangan dari rakyat Malaysia. Dan jawapan daripada Ustaz Abiliu adalah tidak. Okey. Tidak sama sekali. Cuma duit dia, duit hasil perniagaan dia dan sumbangan daripada beberapa individu yang minta dirahsiakan namanya. Faham? Duit bayaran tu duit poket atau duit sumbangan? Memang duit saya sendiri. Ramai orang tanya saya kerja NGO ke tak, biar saya beritahu lah. Semenjak 5 tahun lepas saya tak patut cerita, dan saya pun kalau cerita saya sebenarnya tak patut. Kalau tuan-puan tanya orang besar-besar pun, dia orang tak dedahkan dia punya akaun semua sekali. Jadi tak apalah, saya beritahu saya tak pernah buka satu tabung pun untuk Gaza. Saya ulang sikit, yang buka tabung untuk Gaza ni orang lain. Ramai anak muda yang maaf, yang maki saya bukan sikit-sikit. Pada keluarga saya mesej, maaf saya tak pernah lagi dapat mesej seteruk tulang hidup saya, tak pernah. Maaf, setan, dajjal, tak guna, penunggang, kau ni tak guna, buang kopiah kau, buang jubah kau, buang ni, matilah kau kena panah peti, makan duit haram. Makan duit haram, mahal tu makan duit haram. Jadi so begitulah. So yang pakai duit saya sendiri, dan kawan-kawan rapat dengan saya, dan juga ada beberapa orang teman-teman yang rapat dengan saya. Jadi saya tak pakai duit siapa, jangan risau. Saya tak pernah buka satu pun tabung untuk Gaza. Sekali ramai yang dengar ni mungkin tak pernah tahu pasal tabung Gaza. Yang kutip tabung Gaza ni orang lain dengan niat untuk bantu Palestin, dengan niat yang ikhlas. Jadi ramai orang yang sangat baik, yang ikhlas, sangat banyak bantu. Allah pasti balas semua kebaikan tuan-puan memberi sedekah semua sekali. Bukan pada saya, pada tabung Gaza yang milik Nadir An-Nuri, milik Nadir An-Nuri. Jadi duit tu dia isytihar dalam surat khabar TV 20 juta. Saya ni jenis tak nak campur urusan orang lain. Tapi 20 juta tu, kalau tuan-puan tengok, 20 juta tu soalan yang patut ditanya. 20 juta tu ke mana sekarang? Nampak kan, buat ni sikit, ambil gambar kotak 2-3 kotak, 20 juta. Tukar-tukar stiker, NGO tukar-tukar stiker, 20 juta. Jadi macam tu ke cara tuan-puan terima. Jadi patut tuan-puan kena soal orang yang tanya saya, kena soal dia dulu, sebab dia yang collect 20 juta. Dia yang patut janji semua nak serah kat Nadir. Dia lah salah satu orang boleh belanja, boleh bina semua sekolah kat sana, katanya anak yatim. Tapi rupanya rumah anak yatim tak boleh bina pun rupanya. Dia beritahu lah. Jadi tuan-puan boleh tanya dia mana pergi 20 juta tu. Dan tahun depan kalau ada bom lagi, tanya orang ni semua mana duit tu. Betul ke 20 juta tu sekarang kat akaun siapa? 20 juta tu sekarang dah transfer kat Nadir ke? Nadir pula dah transfer ke ejen sana? Ada satu resit tak tunjuk harga 20 juta. Setakat ni yang diberitahu belanja RM500,000 ke RM1 untuk makanan. Itulah yang diupdate. Yang lain cuma plan-plan. Kalau plan tu saya ada. Menteri Pembangunan luar Gaza bagi saya plan semua sekali, apa seluruhnya apa orang Gaza perlukan. Berapa rumah orang tak ada rumah, berapa orang. Itu saya pun ada juga. Saya ada. Tapi soalan berapa banyak kita beri dalam pembangunan tu, atau boleh check kat dengan Nadir An-Nuri. Dan oleh kerana soalan seperti itu menyebabkan mungkin pada saya lah, mungkin Ustaz Abiliu agak rasa tersentak, ataupun rasa kan, satu soalan yang macam tak sedap didengar, macam itulah minta maaf kalau saya cakap yang menggurus perasaan Ustaz Abiliu kalau dia dengarlah video saya ni, dia tonton. Tapi macam itulah lebih kurang kot. Tak apalah kalau silap, minta maaf lah Jadi dibalas oleh Ustaz Abiliu, okey, dia tanya balik pada Nadir, cuba terangkan ataupun nyatakan detail perbelanjaan sehingga mencecah 20 juta ringgit sumbangan rakyat Malaysia. Cuba dedahkan. Nampak situ. Jadi macam saya ni bikers, okey. Grup-grup motosikal berkuasa tinggi memang cukup popular dengan perkataan konvoi. Disebut lagi konvoi amal, okey. Bikers ni kalau geng-geng bikers dah seronok nanti tengok video saya ni, okey. Tak kira lah bikers atau kelab kereta ataupun kelab kapcai, kelab skuter dan sebagainya, perkataan yang paling popular adalah konvoi amal. Jadi kalau kata motosikal berkuasa tinggi, dia orang suruh kita jom pergi konvoi, kita pergi rumah anak yatim, kita pergi rumah mangsa kebakaran dan sebagainya. Saya pun pernah anjurkan aktiviti situ, melawat Persatuan Ibu Tunggal nampak kat situ. Ada juga saya buat tadi persatuan kunjungan ke satu tempat tu, diundang oleh Persatuan Ibu Tunggal. Hampir-hampir lah, tak jadi, tak apa. Itu cerita lama, okey. Dan jadi dalam aktiviti seperti ini, kami bikers tak lain tak bukan berkonvoi, dan juga pastinya ada sumbangan dalam bentuk makanan, pakaian dan tentunya kewangan dalam duit derma kilat dan sebagainya. Yang pastinya kalau kata sumbangan dalam bentuk kewangan duit 100%, duit tu kita tak akan cilok ke mana-mana, kita akan gunakan untuk sumbangan tersebut. Cuma macam saya buat, saya letakkanlah contoh RM50, saya letakkan RM50 seorang minimum dapat t-shirt dan sijil contoh. Jadi duit t-shirt dan duit sijil ditolak sikit daripada RM50 tu, bakinya diberikan kepada tabung amal tersebut. Nampak kat situ. Okey. Yang mana saya yakin masa tu saya ingat lagi
saya tak ambil apa-apa keuntungan dari situ. Malah t-shirt tu pun saya minta kepada kedai ataupun company yang buat t-shirt tu, boleh tak bagi satu harga yang merupakan sumbangan, maknanya tak ada untung ke, macam contohnya itulah. Dan memang murah t-shirt tu, alhamdulillah. Saya lupalah company t-shirt tu, dekat Shalang Plaza Lem Central, lupa macam tu. Okey, itu satu hal. Kedua, sijil pun sama juga. Dan yang lain, lebihnya tu memang masuk ke tabung amal untuk persatuan tersebut. Itu sebagai contoh. Okey, jadi memang tak ada apa-apa keuntungan. Itu yang paling penting. Jadi ni yang kita ragu-ragukan ni. Okey, tukar background muzik kejap. Kita pergi relax sikit. Bila muzik background ni laju, saya pun mulut makin laju. Okey, tenang sikit. Oh, laju cakap. Napas, sekejap lagi nak main basikal ni. Okey. Jadi macam lah. Jadi, dia automatik dia jadi slow. Okey. Jadi kat situlah yang saya minta, rakyat minta, kita minta agar ada satu penjelasan yang jelas, penjelasan yang jelas pula. Okey. Ada satu penjelasan yang kukuh lah daripada sahabat kita Nadir, okey, untuk berani tampil, okey. Tampil untuk membuktikan bahawa tiada pembaziran, keborosan atau kemewahan yang datangnya daripada sumbangan-sumbangan rakyat Malaysia ni. Saya pun tak pasti sama ada Nadir di sana ada projek lain ke, ada bisnes ke, ataupun hidupnya di sana. Memang macam cakap tadi, kalau kita sebagai seorang yang bertugas kutip derma, kita boleh makan persen daripada kutipan tersebut. Kalau saya silap, saya minta maaf, tapi kenyataannya itu memang boleh. Cuma biar dia telus, nampak ada laporan, ada apa semua. Jadi terpulang kepada Nadir untuk menyahut cabaran Ustaz Biliu. Bukan cabaran yang macam tu, atau pertanyaan, okey, membuktikan, okey. Kita faham anda di sana bukannya, kita yakin kita rakyat Malaysia, okey, mungkin saya juga sebahagiannya, kita tak tahulah, okey, berapa sumbangan saya, berapa sumbangan rakyat Malaysia apa semua. RM50 seorang, ada yang RM100, ada RM1000, ada yang ratusan ribu ringgit, okey. Jadi kat sini Nadir kena buktikan sesuatu. Terpulang macam mana cara untuk Nadir buktikan benda tu. Sebab saya yakin selepas pendedahan atau pertanyaan daripada Ustaz Biliu seperti yang dinyatakan tadi, ini menyebabkan ramai lepas ni yang agak ragu-ragu untuk menyumbang kepada tabung amal Palestin yang daripada NGO, yayasan yang ditubuhkan dan sebagainya. Nampak kat situ, okey. So inilah sekadar satu, orang kata, luahan isi hati saya, ataupun mesej yang ingin saya sampaikan, okey. Olahan, apa benda aku sebut ni, perkataan ni macam-macam ni kan. Korang faham ke? Belasah je, okey. Dan satu lagi, Nadir, manalah tahu dia tonton video saya ni kan. Yalah, saya ni siapalah sangat orangnya kan berbanding Nadir kan, okey. Saya bila Google Nadir Al-Nuri, Google image apa semua, Nadir, anda, orang kata, kerja anda cukup mulia, tugas anda cukup mulia, walaupun anda diragui sekarang ni, tapi anda kena buktikan sesuatu. Dan satu lagi saya minta Nadir, kalau boleh bila dalam bentuk bergambar ke video ke, muka kasih ada seri sikit lah, kasih senyum lah sikit kan. Ini muka agak macam suram, ketat. Jadi saya pun memang dulu susah nak senyum, tapi memang sebabnya dulu mungkin kerana orang kata macam belum mengenal erti, orang kata macam mana. Sebab dulu kerja, makan gaji, sekarang berniaga ni dia kena senyum. Tapi sebenarnya itu ikhlas daripada saya. Senyuman itu sebagai satu sedekah. Okey, jadi kat sini sikit lagi saya nak tambah. Okey, perbezaan macam ni. Macam saya bukanlah taksub dengan Ustaz Biliu ni. Cuma kalau kita nampak di sini kategori kerja-kerja amal. Okey. Saya rumuskan, perkataan rumuskan ni sesuai ke? Belasah lah. Okey. Rumusan saya, okey. Ustaz Biliu dia berniaga, dia ada perniagaan dia ada restoran, dia ada butik dia. Okey, dan dia ada memberi kenyataan bahawa salah satu sumber pendapatan dia adalah melalui YouTube boleh dapat duit. Ni dah mula dah ni kan. Tanya saya berapa saya dapat duit sebulan dalam YouTube. No, tak ada lagi, belum. Saya bukan level tu. Okey. Jadi Ustaz Biliu menggunakan orang kata
rezeki yang Allah bagi ni, dan dia pun pernah menyatakan bahawa hidup dia memang susah dulu, apa semua kan. Susah macam mana pun dia masih lagi nak bersedekah. Okey. Jadi bila sampai satu tahap, kesusahan itu dibalas dengan kemewahan, kekayaan, dan sekarang beliau menggunakan hasil titik peluangnya macam itulah kekayaannya untuk melakukan kerja-kerja amal. Nampak kat situ. Kemudian yang saya nampak, daripada kesungguhan beliau, maka muncullah para dermawan lain, mungkin rakan-rakan rapat dia apa semua, yang memberikan kepercayaan kepada beliau untuk melakukan aktiviti ini menggunakan ni. Macam contoh kalau saya dah saya ada duit lebih, Ustaz Biliu ni 6 juta. Contoh 6 juta ni tolong berlakukan, dan dalam masa sama Ustaz ambil lah sikit kan, 1 juta. Contoh, tak mustahil. Jadi itu adalah satu, orang kata macam apa, kenapa nak ambil sampai persen ni apa semua, maknanya sebab pengurusan, duit pengurusan apa semua, gaji, asal kita gaji dah. Jadi itu yang saya kata tadi, itu yang saya nampak Ustaz Biliu minta Nadir tampil untuk membuktikan nak tunjuk berapa perbelanjaan hasil daripada kutipan itu, sumbangan rakyat Malaysia itu ke mana, salurannya ke mana, macam tu. Okey, itu Ustaz Biliu. Ada yang macam yang lain, iaitu contohnya pertubuhan, NGO, yayasan dan sebagainya. Dia pun buat satu, contohnya macam artis, dia tubuhkan satu yayasan kebajikan Dol Saleh. Contohlah artis tu nama Dol Saleh, nak sebut nama artis apa pula kan, Dol Saleh. Okey, ataupun saya ni artis lah. Okey, saya buat satu pertubuhan NGO, pertubuhan yayasan. Jadi duit tu masuk, Allah, kita panggil masuk. Sekejap ya. Okey, duit tu masuk ke saya, dan saya akan buat satu akaun yang asing untuk tengok, dan seperti mana yang tadi saya cakap, saya boleh ambil sedikit persen. Tapi kalau saya rasa macam payah kot, semua yang masuk tu keluar balik, sumbangan 100%, saya tak ambil untung. Itu contoh, itu yang kedua. Tadi kategori yang pertama macam Ustaz Biliu, macam saya bisnes pun tak berapa nak ada ni kan. Bolehlah kedai ni kecil je kan, jualan setahun pun dalam 50, 60 ribu, 100 ribu pun payah. Contoh, sebulan macam tu lah kan. Jadi saya buat satu yayasan, satu pertubuhan, dan duit tu saya salurkan 100%. Ada lagi satu ni kategori kan, langsung tak ada bisnes, langsung tak ada projek kan, kerja mana-mana pun tak kerja, tapi dia buat yayasan, pertubuhan apa semua, kutip derma, duit masuk akaun dia, dia ambil persen. Bayangkan, mana kalkulator? Bayangkan, saya tak tuduh siapa-siapa tak, ni bayang ni contoh 20 juta, kejap macam mana tu? 20 juta berapa dia punya kosong? 20 ribu kejap 20, betul lah. Darab 5%. Apa ni? Sekejap. Sejuta babe. Ya betul kan? Macam tu lah contoh kan. Maknanya yang ketiga tadi, kategori kutip derma, dan dia makan persen, dan itulah gaji dia tiap bulan. Jadi itu 3 kategori. Faham tak faham ni? Saya ulang sikit saya ringkaskan. Serabut. Yang pertama, contoh macam Ustaz Biliu dan juga orang-orang lain lah, dia berniaga bagus, Allah bagi rezeki, kekayaan, digunakan sebahagian daripada kekayaan dia, hasil dia, duit dia sendiri untuk ke tabung amal. Itu yang pertama, simple. Yang kedua, saya ada bisnes saya sendiri, tapi bisnes saya taklah hebat mana, setakat beli beras, ikan, sayur, dan juga bayar gaji pekerja dan sebagainya. Itulah bisnes saya. Tapi saya tubuhkan satu pertubuhan yayasan untuk kutip derma. Derma tu 100% saya gunakan untuk kepada tabung amal. Tak kira lah tahfiz ke, tabung Gaza ke, tabung Palestin ke, atau masjid, surau dan sebagainya, 100%. Ataupun sebagainya saya gunakan, saya asingkan, beli satu produk, jual, untungnya masuk. Lepas tu dia jadikan modal perniagaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kategori ini, kategori yang ketiga, golongan yang ketiga, dia kutip derma. Kutip derma, lepas tu dia dapat duit tu, dia ambil persen. Dia ambil persen. Dalam Islam boleh. Cuma ada syarat-syaratnya. Ada dia punya etika dia. Tapi saya tak pasti yang tu. Jadi 3 kategori. Nampak kat situ. Okey. Kesimpulannya kat sini, Malaysia ni aman, makmur. Kita kena bersyukur.
Kan, saya pun tak faham kenapa benda-benda macam ni boleh berlaku. Okey. Bos. Salam, bang. Kejap bang, saya call kejap lagi. Kejap. Ya. Kejap, saya call kejap lagi. Okey. Okey. Ada muzik background ni. Okey. Okey, jadi macam saya kata tadi, kita di Malaysia ni penuh dengan kekayaan, kemewahan. Kita tinggal cari, kita tinggal usahakan apa semua. Siapa yang kerja keras, dia dapat pulangan. Tapi saya tak faham kenapa perlunya ada selisih faham. Okey. Yang lain tu ada pula yang terlampau kaya main campak-campak duit. Nanti saya nak buat video campak-campak duit lah. Sekarang ni musim jutawan-jutawan ni, orang Melayu ni. Saya cakap terusnya lah, orang Melayu suka tunjuk kekayaan, tampilkan kemewahan, campak-campak duit. Saya kalau pekerja saya kan, campak-campak spana, campak-campak peralatan pun saya marah. Sebab walaupun benda tu dicampak tidak mendatangkan kerosakan, tapi itu adalah rezeki. Itu adalah punca rezeki. Ini barang-barang ni tak boleh campak. Ini kan pula saya tengok ni zaman sekarang ni ramai yang mencampak-campak duit apa semua kan. Kira menayangkan kemewahan. Saya rasa nanti saya buat ulasan tentang video tersebut. Jadi saya mengharapkan agar di Malaysia ni okey, kita bersatulah tak usahlah nak sibuk-sibuk atau nak bergaduh dan sebagainya. Pening lah kan. Saya ulang banyak kali di luar sana tuan-tuan dan puan-puan, di luar sana, di negara-negara miskin, di negara-negara yang keberuran, peperangan dan sebagainya. Okey, mereka fikir macam mana untuk mencapai keamanan, nak cari makan susah, ada kelaparan, letupan timbakan, okey, perjuangan mereka. Tapi kita di sini, ya Allah, kan. Saya tak nak salahkan mana-mana pihak, tak nak menuding jari mana-mana pihak, kan. Saya sendiri pun risau kalau saya kaya nanti mungkin saya juga menjadi mangsa ataupun saya yang menimbulkan orang kata situasi macam ni. Okey. Masing-masing ada peranan masing-masing, jadi tak perlulah yang macam ada iri hati, dengki, fitnah dan sebagainya, kan. Sedih kan. Risau pun risau, kan. Okey. Malu pun malu. Sebenarnya saya kadang-kadang nak cakap malu sangat. Okay? Apabila dapat tahu umat Islam ataupun orang kita lah, orang Islam ni di Malaysia bertelagah. Okay? Dan ini dia, kita ada follower dia, ni ada follower dia kan. Lepas tu follower pun bertekak apa semua macam berdapat dan sebagainya. Kan? Pening. Jadi kesimpulannya saya mengharapkan agar satu hari nanti, okey, tak tahulah lambat atau cepat kan, perkara seperti ini dapat dielakkan, yang mana dalam tegang bertelagah tentang ataupun berbeza pendapat, konflik dan sebagainya, supaya dapat duduk semeja, bincang elok, eratkan silaturahim. Okey, nampak ke situ? Okey. Jadi tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. Aktiviti lain pada hari itu kita memang konvoi saja. Tapi bukan hanya basikal, tapi kita juga ada motor kuasa tinggi dan juga kita ada 4-wheel drive. Okey. Jadi message konvoi ini apa sebenarnya? Kita nak bagi timbulkan satu kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kita perlu perhatian terhadap apa yang terjadi di Palestin dan apa yang menimpa saudara-saudara kita dari segi kemanusiaan di Palestin. Dan kita akan mengutip derma sebanyak mungkin untuk kita kirim ke sana. InsyaAllah. Itulah kita bekerjasama dengan klub-klub motor, surau, termasuk Universiti Kuala Lumpur. Saya terlupa untuk mengucap terima kasih kepada di Araf Cafe kerana telah menaja untuk makan tengah hari pada hari itu. Di Araf Cafe ni dekat mana? Makan masakan Arab ya. Pusatnya di Seksyen 7 Shah Alam. Okey, ni abang biker ya? Abang biker, motor di mana? Saya takut tengok motor besar saya sangat. yang putih. Yang putih tu, Allahu Akbar. Okey, dan adakah ini juga kali pertama anda bersama-sama dengan Amal Pasir atau sebelum ni dah memang selalu buat kerja amal? Kebetulan saya Presiden Keruah Bikers dan nama pun Kelab Ronda Unit Amal. Dan Alhamdulillah saya diundang pada hari ini, dan yang seronoknya itu ada lagi 4 kelab yang bersama hari ini lah, untuk sama-sama, yang mana kita tahu kalau bikers ni kalau sebut konvoi amal, Dia semua memang yang seronok. memang biker-biker ni rajin turun padang Rajin turun padang. Kenapa agak-agaknya?
diorang ni sebenarnya motor besar ni hasil daripada titik peluh diorang. Betul tak? Jadi bila sampai masa diorang nak tunjukkan rasa syukurnya dengan nikmat yang Allah bagi tu, bila kata ada satu benda yang aktiviti amal ni, diorang tak risau untuk spend duit. Maknanya derma seberapa ikhlas tenaga apa semua kan. Kadang-kadang diorang ni sebenarnya tak semestinya dalam bentuk kewangan derma tu. Kadang-kadang dari segi orang kata menghiburkan. Kadang-kadang kalau ada anak-anak yatim contoh kan, macam yang diorang suka tengok motor besar. Kadang-kadang kita bersama dengan OKU contohnya kan. Mungkin Ahad ni pun kita akan ada di, minta maaf lah, promosi sikit di Jataran Merdeka. Bikers yang ada, yang saya kenal, kelab saya dan kelab-kelab yang bergabung semua ni, dan kelab-kelab lain akan sama-sama turun di Dataran Merdeka untuk menjayakan program bersama anak yatim dan OKU. Dan hari ini Amal Palestin kan, Amal Palestin pada 15/5 ni, saya dah cakap awal, kita orang akan ada. Okey, sebut sekali lagi nama bikers semua. Okey, Keruah Bikers, saya lah, Keruah Kelab Ronda Unit Amal, RSM, Rider Singapore Malaysia, NBDC, Nazar Bikers, Dream Club, Puchong Bikers, Meru Bikers. Terima kasihlah kepada semua bikers. Terima kasih ya. Okey, kita ucapkan dia botol besar, hati pun besar. Besar betul. Okey, kita ucapkan semua terima kasih kerana memeriahkan Malaysia hari ini. Terima kasih sekali lagi dan semoga perjuangan Amal Palestin diteruskan. Alhamdulillah, terima kasih di atas orang yang bertungkus lumus seperti anda ini untuk terus membantu dan menyedarkan masyarakat. Bersama dengan Farah Diba, ada suatu kempen yang besar di luar sana. Silakan. Okey, apa yang anda sedang saksikan pada waktu dan ketika ini adalah konvoi insya-Allah yang akan berlangsung, konvoi Aman Palestin yang akan berlangsung seketika sahaja lagi. Mereka berkumpul beramai-ramai sekarang di perkarangan Seri Pentas dan sebenarnya begitu ramai yang ada di sini, lebih kurang 100 motorbike. Motorbike berkuasa tinggi, 200 basikal dan lebih kurang 4 four wheeler. Dan sebenarnya nak cerita dengan lebih lanjut mengenai konvoi Aman Palestin bersama dengan saya ialah Ustaz Miftahuddin Kamil daripada Kota Damansara yang merupakan pengurus agensi Aman Palestin Kota Damansara. Cerita sedikit sebanyak mengenai objektif konvoi Aman Palestin yang akan berlangsung pada sedetik sahaja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Aman Palestin bekerjasama dengan Universiti Kuala Lumpur, IPROM Ceras dan Gabungan Surau dan Masjid di Kota Damansara. Pada hari ini 15 Mei merupakan satu sejarah di dalam sejarah bangsa Palestin ataupun umat Islam Palestin dan juga sejarah bagi kemanusiaan di dunia di mana mereka dianiaya, diusir daripada rumah mereka, dibakar rumah mereka, kebun-kebun dan juga mereka dihalau daripada negara mereka menjadi pengungsi di Lebanon, Syria dan Jordan dan juga di dalam negara mereka masing-masing. Tepatnya terjadi pada 15 Mei 1948 dan hari itu kita sebut sebagai Nakbah Palestin. Jadi kita hari ini memberikan satu suntikan semangat kepada rakyat Malaysia dan ternyata bukan kita saja. Di Mesir sekarang syabab, anak-anak muda semua menggerakkan rakyat untuk kalau boleh mereka masuk ke dalam Gaza ataupun Palestin. Jadi kita pertama dengan tujuan kita nak bagi satu keprihatinan ataupun rasa prihatin terhadap penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Palestin. Ya, kita juga nak menyemangati saudara-saudara kita, rakyat kita untuk suka menderma kepada rakyat Palestin. Ya, dan juga mengurangi beban yang diderita oleh mereka. Kemudian yang terakhir kita nak mempertingkatkan kerjasama antara Aman Palestin dengan institusi-institusi pendidikan pada kali ini iaitu dengan Universiti Kuala Lumpur dan juga institusi-institusi keagamaan semisal masjid-masjid dan surau-surau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. AG,
ramai sekali kat belakang ni. Kawan-kawan kita saya rasa dekat situ. Sedang melambai-lambai. Ada yang menggunakan motosikal besar, ada yang juga menggunakan basikal. Kita bersama dengan abang-abang kita ni, wakil daripada Media Prima pun ada juga untuk bercerita dengan lebih lanjut. Dan Farah Adibah sendiri adalah spokesperson ya. Ya, betul. Juru cakap betul. tentang kempen ini. Ya. Jadi halang-halang biar saya interview semualah. Boleh, silakan. Saya nak tanya, tak apa, saya dah ada mic. Nak tanya Farah sendiri sebagai wakil spokesperson tentang kempen ini, apa lagi acara-acara yang diadakan? Okey, banyak lagi acara. Daripada masa ke masa kita akan turun padang, pergi ke institusi tinggi dan kita akan pergi ke banyak lagi lokasi untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat bagaimana kita boleh membantu rakyat Palestin. Sebenarnya ada yang pernah bertanya pada saya masa saya tengah buat program, buat apalah kita nak tolong orang Palestin kalau buat apalah tolong orang Palestin kalau di dalam Malaysia pun ramai yang memerlukan pertolongan. Kita tolong je lah orang Malaysia. Bagi saya setahun, katalah sebulan tu kita khususkan duit RM10, RM5 untuk luar, RM5 untuk orang dalam. Maksudnya kita tolong semua. Jangan sampai kita cakap tapi tak bantu langsung. Dan keduanya, saya tergerak dan terasa betul bila saya tengok pada tahun 2008 bagaimana rakyat Palestin terkena teruk sekali dengan golongan Yahudi. Pada waktu tu saya tertanya macam mana saya nak tolong, dan alhamdulillah ada caranya, dan juga penonton juga ada cara dapat membantu, iaitu sekarang ni ada 5 for Palestine, 5 for Palestine, di mana potongan gaji sebanyak RM5 sahaja boleh dilakukan setiap bulan untuk membantu. Jadi ini saham untuk diri kita juga, saham akhirat. Okey, kita bersama dengan cik abang yang lain. Abang boleh perkenalkan diri abang, siapa, apa yang terdorong abang untuk menyertai kempen amal ini? Saya Muhammad Auzi Zakri daripada Surau Al-Firdaus Cycling Club. Okey. Kami juga adalah merupakan co-organizer bersama Aman Palestin dan Uni KL IPROM, Universiti Kuala Lumpur IPROM. Tujuan kami dalam menyertai atau menganjurkan program ini adalah kerana kami ingin memberi satu sokongan kepada rakyat-rakyat Palestin, dan kami solidariti kami kepada rakyat Palestin, dan menunjukkan kami tidak melupakan rakyat Palestin walaupun apa yang telah berlaku sekarang di Middle East. Dan tumpuan kita beralih, tapi kami ingin menyatakan kepada rakyat Palestin bahawa hati kami bersama rakyat Palestin, insyaAllah. Yang cik abang tu wakil dari mana bang? Saya pun staf Universiti Kuala Lumpur IPROM. Okey. Jadi saya pun ahli kepada Blackwing 4x4 Club. Jadi dengan kerjasama 4x4 kita pun menyokong penuh untuk program kebajikan ni. Jadi harapnya semua dapat memberi sokongan yang penuh kepada program ni ya. Cik abang di tepi sana pastinya seorang penunggang motosikal. Dari wakil daripada mana dan macam mana mesej ini boleh disampaikan kepada mereka yang berada di Palestin? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Yafi Halil daripada Kelab Ronda Unit Amal Shah Alam. Macam mana yang ditanya tadi tu, macam mana boleh dijemput? Okey, mungkin diorang ataupun Ustaz Miftah ni detect kami daripada Facebook. Sebab kelab kami dinamakan Kelab Ronda Unit Amal, dan alhamdulillah seperti yang dijanjikan, dengan daya usaha kami dan juga rakan-rakan daripada kelab-kelab lain, hari ini dijangka dalam 200 bikers. Ini kita datang ni sebagai tanda sokongan dan syukur sebab diorang ni nak bergaya je tahu. Tapi bila disebut adanya aktiviti amal, garanti diorang akan support. Itu yang penting. Baik, terima kasih. Itulah dia antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan bersama dengan kempen amal Palestin yang akan dilepaskan sebentar saja lagi, Farah. Okey, Awak tak join sekali ke? Nak join tapi pakai high heels, tapi nak kayu basikal. Tapi sedikit saja saya nak katakan di sini pada mereka yang menonton Nasi Lemak Kopi O pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang terpilih sebab sebenarnya kalau anda selalu tertanya kenapa orang Yahudi boleh terlepas daripada buat macam-macam jenayah, kerana mereka ada duit. Anda juga boleh membantu, kuantiti orang Islam begitu ramai sekali, kita boleh lakukan sesuatu. Baik, contohnya hari ini. Abang semua boleh ambil position. Kita akan berlepas sebentar saja lagi. Ayo. Silakan. Jemput Ustaz. Saya. Okey, tiga. Okey, sudah bersedia? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Ya, kami doakan mereka selamat pergi dan selamat pulang. Inilah dia motor-motor besar ya. Parah naik ya. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton Nasi Lemak Kopi O yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Betul. Diharapkan apa yang kami berikan kepada anda sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada semua penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi minggu hadapan. Wow, jumpa lagi